Madani. Terima kasih kepada rakan-rakan media sudi datang untuk buat liputan media sempena hari Jumaat yang penuh barakah ini. Saya baru balik dari Putrajaya Mesyuarat Kabinet dan datang dengan membawa berita gembira. Hari ini saya datang untuk mengumumkan satu peruntukan yang agak besar untuk rumah bangsa di sini. Kesemua 12 blok akan mendapat cat baru, akan mendapat handrail baru semua, lebih kurang 600,000 diperuntukkan, dan kerjanya tender sudah award dan akan bermula minggu depan selepas Deepawali dan dijangka siap sepenuhnya pada 29 hari bulan Disember mengikut kontrak. So saya harap ini merupakan satu lagi hadiah istimewa kepada penduduk-penduduk di flat Seri Kepayang, di mana sini lebih kurang ada 1,000 lebih rumah yang kita lihat memang banyak blok yang telah pun usang, sudah sampai masa dia berwajah baru. Maka semangat itu kita tetap bersama. Malam ini saya juga akan melawat The Little India. Saya telah bincang dengan Datuk Bandar supaya Little India, Gerbang Malam dan juga The Octagon Hub dijadikan jejak warisan kebudayaan Ipoh yang memang istimewa, merangkumi kaum Melayu, Tionghoa dan juga kaum India. Dan ini adalah satu menunjukkan lagi komitmen Kerajaan Madani di mana kepelbagaian adalah kekuatan kita. Kepelbagaian budaya adalah keistimewaan kita. Sebab itu saya jangka nanti malam semua rakan-rakan media boleh dijemput. Sekarang memang Little India sangat-sangat meriah dengan lampu-lampu hiasan yang baru dipasang. Dan malam ini we will light up the entire Little India. Saya nak jadikan The Little India Ipoh juga terkenal seperti Concubine Lane yang telah pun saya lakukan waktu kali pertama saya diberikan amanah sebagai Adun Kepayang pada tahun 2013. So now Concubine Lanes semua orang tahu lah. Sekarang The Little India also, we want to promote it and make it as famous as possible untuk kita kekalkan terus menjadi tarikan destinasi pelancongan. Dan hari ini ada satu lagi berita baik yang saya nak umumkan, di mana tahun depan 2025 KPKT telah meluluskan peruntukan yang sangat besar, iaitu sebanyak 15 juta ringgit untuk naik taraf Pasar Besar Ipoh. Pasar Besar Ipoh bakal menyaksikan wajah baru di mana semua akan diberikan, semua aspek akan diberikan naik taraf. Tahun lepas saya bagi 1 juta untuk naik taraf tandas dan juga lantai, tapi tak cukup. Kita nak buat overhaul dan untuk pastikan Pasar Besar Ipoh betul-betul jadi pusat komuniti warga Ipoh. Oleh kerana itu saya telah luluskan 15 juta ringgit untuk dia sebagai satu lagi usaha untuk kita membuat persiapan menyambut tahun melawat Malaysia tahun 2026. Maka saya harap MBI akan siapkan projek kerja naik taraf Pasar Besar Ipoh menjelang tahun melawat Malaysia. Ini dan untuk ini tahun depan 2025 KPKT telah pun menyediakan peruntukan 180 juta untuk kita bina pasar 12 pasar baru. Dan untuk makluman semua pasar baru yang bernilai 10 juta ke atas wajib bukan saja buat tender terbuka, wajib adakan pertandingan seni bina terbuka seperti kompleks pasar Bukit Medajam, seperti pasar Pingji Ipoh Perak. Saya nak jadikan pasar sebagai tarikan pelancongan. Maka tahun depan saya dah sediakan 180 juta ringgit. Mana-mana pasar yang dapat peruntukan paling besar tahun depan adalah Pasar Seri Kembangan, Selangor. 35 juta ringgit untuk bina pasar. Sebab itu, I want them to have a design competition supaya pasar kita dalam masa 20 tahun akan datang semua cantik belaka, sangat menarik. Sinonim dengan seni budaya, sinonim dengan kemasyhuran
budaya dan seni bina tempatan kita. Dan ini saya rasa akan bakar. InsyaAllah impian akan menjadi kenyataan. Okey, soalan. Tapi yang 12 pasar tu dekat mana selain Seri Kembangan, mana lagi? Ada lagi yang Kajang, yang seingat saya di Melaka Central, Ipoh, ini Kuala Pilah Negeri Sembilan, di Seri Kembangan Negeri Selangor. Mana lagi? Kita ada Senarai. Semua ada 12. Dan selain daripada itu, KPKT tahun depan juga akan membelanjakan 54 juta ringgit untuk naik taraf gerai-gerai untuk menjadi medan sereda madani dan gerai madani. Itu kesemua ini kita akan, dan untuk warga Ipoh bulan depan kita menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka menerusi langkah-langkah penjimatan KPKT akan ada satu peruntukan istimewa khas untuk Parlimen Tambun. Saya tunggu ini kesemua ini adalah atas keprihatinan Ahli Parlimen Tambun, perangkap Perdana Menteri yang amat prihatin dengan warga Ipoh. Ada satu peruntukan yang besar akan diumumkan bulan November nanti. PM sendiri akan umum. PM sendiri akan turun. Semalam saya sudah bincang dengan dia. Dia memang rindu sangat dengan warga Tambun. Walaupun Putrajaya jauh di jarak, Tambun sentiasa dekat di hati. So PM sendiri akan turun. Saya akan mengiringi beliau melihat beberapa tapak projek dan kita akan umumkan. Dia adalah satu peruntukan istimewa khas untuk Tambun. So hari ini kita ada 15 juta untuk Pasar Besar Ipoh. Kita ada lagi sini 600,000, lebih kurang 600,000 untuk saya duit dah sampai, tender dah panggil, lepas Deepawali kerja start. Dan siap tahun ini juga. Dan tahun depan Hari Raya Kenduri kita buat dekat sini. Saya jemput semua hadir supaya dia betul-betul merasai. Saya nak rakyat, ini boleh kita katakan, saya menaruh harapan yang tinggi. Rakyat boleh lihat, boleh dengar, boleh rasa, boleh sentuh perubahan positif yang sedang dilakukan oleh kerajaan Madani. Itu penting. Jika kita bertunggus lumus, rakyat tak rasa nikmat tu, bagi saya satu kekecewaan. Okey, soalan. Ada lagi? Bagi komen pasal isu perarakan. Okey, nanti. So, tajuk utama, Pasar Besar Ipoh bakal menerima wajah baru, 15 juta. Dan penduduk ini, berapa orang di sini duduk? Sini 800 ada total around 1,000 plus lah. Okey, penduduk 12 blok rumah pangsa Seri Kepayang bakal menerima berita gembira dengan sejak bangunan baru semua. Lift pun baru. Rumah pangsa Jalan HP. Ini jalan belakang HP, belakang sana tinggi punya Seri Kepayang. Ada Seri Kepayang, SP kan? SP Road kan? SP Road. Alright. Okay, so ini boleh so kita have a gentleman agreement. Itu tajuk utama dulu. Jika tidak, nanti tanya saya, semua berita tenggelam. Okay, so soalan apa? Yes. Perarakan di Teluk Intan. Alright, okay. Berkaitan dengan kononnya, ada parakan, ada warga asing yang pegang bendera negara asing. Okey, pertama, ini adalah anjuran sebuah tokong di Teluk Intan. Dia tidak berkaitan dengan mana-mana parti politik. Okey, di mana saya bersama ahli Exco YBU, kita semua tidak terlibat. Jadi pertama. Kedua, atas kekilafan berlaku tu, pengerusi tokong tersebut telah memohon maaf secara terbuka. Ini mereka pun tidak, ini ada satu kesilapan yang tidak disengajakan. Dan saya difahamkan, parakan tu, dia parakan kuangkong antara bangsa. Diadakan di beberapa tempat, termasuk di Negeri Sembilan dan Pulau Pinang dan juga Negeri Perak. Negeri Perak mereka pilih Teluk Intan. Dan bukan bendera negara China dipegang. Parakan tu saya lihat ada video lain, termasuk negara-negara ASEAN
Okey, ada dari Thailand, ada bendera Vietnam, tapi bagaimanapun adalah penting. Saya harap pihak tokong dan juga pihak penganjur akan lebih sensitif. Dan saya juga mahu warga asing kena menghormati undang-undang negara kita. Okay, kedaulatan negara wajib bukan wajar, wajib dihormati. Supaya insiden sedemikian jangan berulang lagi. Okay? Tapi berkaitan dengan, oleh kerana itu, pengerusi tokong sudah mohon maaf. Okay? Laporan polis telah dibuat terhadap pengerusi PAS Perak, okay, Rasman Zakaria yang terang-terang membuat fitnah jahat. Maka saya rasalah ini rakyat boleh lihat dengan sendiri. Okay, tomahan yang terlempar ke atas diri saya adalah ikut kenyataan media Perak, saya merasmikan perarakan tersebut. Tapi saya mesyuarat dekat KL. Macam mana saya boleh pergi dua tempat pada masa yang tepat? Jelas ini adalah satu pembohongan. Okay, saya ada mesyuarat dekat KL waktu tu. So yang dia lepas tu dia kata kita yang endorse. Ini bukan anjuran kita pun. So jelas ini adalah satu fitnah dan saya telah arahkan pegawai khas saya di Teluk Intan untuk buat laporan polis terhadap fitnah jahat PAS Perak yang sengaja nak menghasut kebencian dan sentimen perkauman. Dan motif ataupun naiwatunya sangat jahat. Naiwatunya sangat jahat. Nawaitu. Naiwatu. Nawaitu. Sebelumnya mungkin YB akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang. Saya telah arahkan peguam saya untuk mengkaji kes ini. Sekiranya didapati berasas, see you in court. Laporan polis tu bila akan buat dah? Sudah buat? Sudah buat dah. Sudah Bila buat. buat? Tadi. Tadi. Di mana? Teluk Intan. Okey. Soalan lagi? Okey, mungkin YB boleh nasihat jangan terlalu politik kat isu-isu. Sebab itu saya katakan, negara kita baru saja pulih daripada pergolakan politik. Negara kita baru saja menikmati kestabilan. Maka saya merayulah kepada semua pihak, termasuk parti pembangkang, haruslah menghargai kestabilan yang kita ada ini supaya semua pihak tumpu, okey, menyokong usaha Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar untuk membangun semula tanah air kita, khususnya fokus kepada menarik pelaburan dan juga pertumbuhan ekonomi supaya pendapatan rakyat meningkat, kualiti hidup rakyat juga meningkat. Itu fokus utama kita. Jangan sikit-sikit belum dapat lagi fitnah demi fitnah. Kita lihat macam pengerusi PAS Perak Rasman Zakaria, berapa kalilah dia dah fitnah. Sebelum ini dia fitnah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri LGBT. Lepas tu tarik balik, lepas tu mohon maaf. Itu memang jadi SOP mereka. Lepas fitnah kena dakwa, mohon maaf, tarik balik. Fitnah, mohon maaf, tarik balik. Ini dah satu ulangan siaran yang amat, saya rasa rakyat harus buka mata. Memang Perikatan Nasional kini dah ketandusan idea dan wajib ditolak secara bulat-bulat. YB sebenarnya event tu berlaku semalam ke 13 September ke bila sebenarnya? 13 September adalah Pesta Tanglong. Pesta Tanglong sangat berjaya. Okey, itu saya nak buat promosi. Memang Pesta Tanglong Teluk Intan tahun ini adalah paling berjaya dalam sejarah. Dalam Pesta Tanglong 3 hari itu, kita berjaya menerima 15,000 orang pelancong. Pelbagai kaum. Ramai cukup. Keluarga kawan-kawan Melayu datang untuk ambil gambar dengan pelbagai hiasan Tanglong yang begitu menarik sekali. Dan ia sangat berjaya. Dan memang penuh dengan keharmonian. Semua orang betul-betul puji. Tapi tiba-tiba pula ini dikaitkan dengan ini kejadian perarakan tu saya rasa semalam. Jika tidak silap saya, semalam. So semalam adalah 24 hari bulan Oktober. Pesta Tanglong saya 13 hari bulan September. Takkan dia tak baca buku. September dan Oktober pun dia tak dapat beza kan. Itu memang Pesta Tanglong saya ada kat sana. Pelbagai. Kita ada wusu, gadis Melayu, juara wusu, semua kita pamerkan. Memang syok. Pesta Tanglong yang paling berjaya. Okey? Okey. Boleh? Jelas? Boleh, jelas. Alright. Boleh ya? Okey, boleh ya?